Allahu 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 Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, Lao Tzu, pengasas Confucianism, dengan Kongzi, dua ini, mereka hidup lebih kurang sezaman, lebih kurang 2800 ke 2900 tahun yang lampau. Hidup sezaman. Agama Buddha berusia 2500 ke 2600. Jarak 300 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan pernah tengok tak cerita Journey to the West? Yang Raja Monyet tu, yang Sami tu nak pergi ke India dapatkan kitab. Pernah tengok? Ada tengok tak cerita tu? Monkey King? Tak ada. Shim Kong? Tak ada. Masya Allah, orang Sungai Buloh memang tak tengok TV. Ada kan? Oh, rosak. Okey, tak apa. Sami itu, dalam cerita itu, Sami itu memang wujud. Dan dikatakan dia memulakan perjalanan dia dalam laluan sutra bermula daripada kota Xi'an. Okey, ada patung besar Sami di situ, Sami Tang. Okey? Tetapi watak-watak lain seperti khinzir itu yang menggatal tu. Okey? Lepas tu yang pegang cangkul tu, dan kemudian Raja Monyet itu, semua ini adalah riwayat watak rekaan penulis novel. Tak ada dalam kitab. Sebab bila mereka nak tulis novel, okey, mereka nak tulis novel, mereka kata, kalau nak tulis novel, hanya tulis seorang Sami pergi ambil kitab, apa yang best? Kita kena masukkan adegan-adegan. Dia kata sebagai novel lah, rekaan. Okey? So direka-reka. Jadilah ada watak-watak itu. Tuan-tuan dan puan-puan, Taoism, Confucianism hanya cerita tentang integriti manusia. Tetapi dia tak banyak menceritakan tentang kehidupan selepas mati. Tetapi bila agama Buddha pergi ke China, dan agama Buddha membawa konsep kehidupan selepas mati, maka Buddhism melengkapkan Taoism dan Confucianism, dan di situlah mereka boleh bersama. Itu konsep dia. Okey? Dan tuan-tuan dan puan-puan, kalau perasan, di sini saya nak kongsi sikit ya, sebelum kita masuk. Okey. Yang ni pernah tengok Kuan Yin? Okey. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, supaya kita lebih faham sahabat kita, bangsa saya, mereka yang sembah Kuan Yin, kalau tuan-tuan dan puan-puan nampak ada jiran yang dia ada sembah patung ini, sembah Kuan Yin, tuan-tuan dan puan-puan kena faham mereka kebiasaannya tak makan daging lembu. Okey? Yang sembah Kuan Yin tak makan daging lembu. Jadi janganlah syok-syok sangat masak rendang daging hantar kat depa. Itu bukan nak berdakwah, itu buat hal. Jangan cari gaduh. Kita sebagaimana kita tak suka kalau kawan kita tiba-tiba dia hantar kari khinzir. Kita marah, "Oi, lu tak tahu ke? Kita orang Islam tak makan khinzir punya." Kita kena tanya diri kita juga. Kita dah berjiran lama, dah berkawan lama, kenapa kita tak tahu yang mereka tak makan benda ini? So, hubungan baik ini, it work both way. Dua hala, bukan one way traffic. Ya, kita two way. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, Kuan Yin ini perempuan kan? Asalnya muka dia macam Cina. Dan dia antara watak yang ada dalam Journey to the West, yang letakkan benda itu di kepala Raja Monyet itu. Bila Raja Monyet itu berkelakuan tak baik, dikeraskan jadi dia sakit kepala. Itu rekaan ya. Tetapi asalnya Kuan Yin ini, dia bukan perempuan. Dia adalah seorang raja, putera raja India yang bernama Avalokiteshvara. Okey? Ceritanya panjang. Boleh dapatkan. Tak sempat nak bentang banyak-banyak detail. Kenapa lelaki kemudian jadi perempuan? Ke dia perempuan jadi lelaki? Ada dalam buku, insya-Allah. Yang ini Kuan Yu, Pan Kong mereka panggil. Kalau tengok cerita Cina, cerita Hong Kong dulu, pernah tengok tak? Balai polis Hong Kong mereka sembah, gangster Hong Kong pun sembah. Kuan Kong ini dulu panglima tentera, seorang yang berani. Lalu mereka menjadikan pewira hero-hero ini sebagai sembahan, tempat meminta. Okey?
Dan tuan-tuan dan puan-puan, ini ada cerita. Satu lagi tentang kawan saya. Kawan yang sama tentang arak tadi. Dulu saya tak simpan janggut. Lepas saya dah start belajar, saya simpan janggut sebab saya tahu sunnah. So bila saya tak simpan, kawan saya peli saya. Dia kata, tengok saya sudah cakap you sudah jadi Melayu, sudah jadi haji. Waktu tu saya tak buat haji lagi. Saya jawab dengan dia, pertama, saya bukan haji. Tapi kalau nak jadi haji, setakat pergi buat haji, tak simpan janggut pun jadi haji juga. Yang kedua, saya bukan jadi Melayu. Sekarang saya lagi Cina. Dia kata, mana ada Cina, mana ada macam itu. Cina mana ada simpan. Saya kata, tadi you kan kata you agama Buddha kan? You tengok you balik rumah, you tengok, you ada sembah Kuan Kong kah? Topik Kong ada. You tengok, diorang ada tak janggut? Saya sekarang lagi Cina. Kalau you tengok cerita Cina dulu, Maharaja Cina, ada janggut tak? Pembesar-pembesar istana Maharaja ada janggut tak? Yes, yang membezakan pembesar dengan sarjana yang di istana dengan orang kebiasaan petani-petani yang low class ialah mereka simpan janggut. So kalau dalam masyarakat Cina kuno, saya dikira sebagai Cina high class kerana ada simpan janggut yang berbentuk sarjana. Sekarang saya lagi Cina, lu kurang Cina. Ini nak main sindir-sindir boleh je. Tapi kita tak sindir, kita nak jawab dengan sebab yang ni kawan baik kan, so okey je. Okey, masa tak banyak, kita pergi kepada Datuk Kong. Macam mana asal usul Datuk Kong ni? Benda ini hanya ada di Nusantara, khususnya Malaysia, mungkin Indonesia sebilangan kecil. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya pergi kepada isu kontroversi itu, Datuk Kong ini sebenarnya dia adalah hybrid. Tahu hybrid? Campuran dua budaya. Pertama, sebelum kedatangan orang Cina ke tanah Melayu, lebih kurang pada kurun ke-16-17 bila British bawa secara besar-besaran, dan kemudian masyarakat Melayu, mereka ada sembah satu benda yang bernama, walaupun itu tak Islamik Datuk Keramat. Bukan yang Datuk Keramat tempat tu, Datuk Keramat. Okey? Macam sembah kubur. Sebab itu Majlis Agama Islam Melaka, mereka ada buat serbuan di Pulau Besar Melaka, kerana ramai orang buat ibadat korban dekat sana. Ambil kambing-kambing sembah, minta nombor, macam-macam ada. Okey? So masyarakat Melayu ada di kalangan mereka yang sembah Datuk Keramat. Itu one side. Kemudian masyarakat Cina di China, dulu mereka sembah Tuhan tanah, ataupun mereka panggil sebagai Tu Ti Kong. Tou Tei itu tanah lah, Kong itu datuk lah, macam tu. Okey, tempat yang mereka sembah. Sebab tu Kuan Kong dan sebagainya. Kong ni macam orang yang status lah. So bila datang ke tanah Melayu, orang Cina ini dia senang nak masuk mana-mana tempat pun, sebab asimilisasi dia mudah. Kalau kamu nak dia jadi Mat Saleh, dia jadi Mat Saleh. Sebab tu kita ada orang Cina yang berhijrah ke Afrika, dia pun jadi lebih kurang macam orang Afrika. Hidup dia macam orang tu, sebab dia asimilisasi dengan mudah, tak ada masalah. So bila mereka, orang Cina, nenek moyang saya lah, datang ke tanah Melayu, mereka nampak orang Melayu sembah, dan mereka orang Cina yang baru. Tapi mereka tak boleh bawa Tu Ti Kong tu datang, sebab setiap tempat itu mereka percaya, macam masyarakat Melayu percaya, ada penunggu di setiap kawasan. Tak salah ada penunggu, tetapi penunggu itu adalah jin lah, kan? Jin. So kalau budak-budak kan, kalau sebelum nak kencing kata, cakap Assalamualaikum dulu, minta tolong, minta laluan, minta izin kan. Sebab itu cakap dengan jin je. Penunggu tu jin lah. So masyarakat Cina, mereka nak hybridkan dua benda ini. Tempat ini siapa punya? Tanah Melayu. Melayu siapa punya? Ada Datuk mah. Datuk tu siapa? Datuk Keramat mah. So Datuk Keramat, mereka potong yang Keramat sebab itu Keramat punya. Mereka ambil itu Kong supaya ada bunyi Cina sikit, last jadi Datuk Kong lah. Ini hybrid dua. Okey? Hybrid dua. Fine. Dan kalau perasan, majority Datuk Kong Melayu. Nampak tak? Ada keris, ada jogan cata, ada tengkolok dia. Hari tu saya pakai tanjak. Saya pakai tanjak, saya ambil gambar.
Saya tak kisah. Cina boleh pakai tak? Boleh kan? Tak kisah. Melayu boleh pakai baju Cina, Cina boleh pakai baju Melayu. So what? Kita kan Malaysian. Allah